Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin. Wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kita menggunakan kitab Andai Umat ini hidup seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seandainya umat ini memilih cara untuk hidup seperti Sayyidina Umar, maka mereka adalah bakal menjadi orang yang teragung di dunia dan orang yang antara yang teragung di akhirat. Dunia dan akhirat. Macam mana? Yang tu kita akan tengok dalam huraian waktu kita baca buku ni, InsyaAllah. Kita sampai pada bab yang kedua, mengapa Sayyidina Umar dikasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok apa bukti Nabi sayang Sayyidina Umar. Ada hadis tak? Bismillahirrahmanirrahim. Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melebihi segalanya, sehingga baginda menyebut hadis daripada Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik? Qala Aisyah. Qultu ya Rasulullah, minar rijal? Qala abuha Abu Bakrin. Qultu thumma man? Qala thumma Umar ibn al-Khattab, thumma adda rijalan. Seorang sahabat nama Amr ibn al-As, dia Islam, anaknya Abdullah pun Islam. Dua-dua orang hebat. Anaknya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ayah ni, si ayah ni Amr ibn al-As ni, tuan-tuan tengok bijaknya si ayah ni, prihatinnya si ayah. Semua kita, saya dan kita semua boleh tengok bagaimana para sahabat berfikir. Apa yang sahabat Nabi fikir dalam hidup mereka, yang ni kita nak fikir. Apa dia sahabat Nabi fikir? Satu hari Amr bin al-As ni pergi ke Nabi. Tengok, dia tanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kamu sayang? Tengok ni. Maksudnya dalam hidup sahabat, sahabat nak mereka itu disayangi oleh Allah. Nabi tak bagi dunia kat sahabat. Bahkan kalau Nabi bagi pun, jawatan sahabat dengan berat menerima jawatan tersebut. Sebab tak mau, kerana jawatan itu tanggungjawab yang akan dipersoal oleh Allah. Kalau kita pegang jawatan 3 hari pun, 3 hari itu akan disoal oleh Allah setiap minit. Apa yang kita buat, apa yang kita khianat, apa yang kita lakukan. Jadi sahabat, mereka nak Nabi sayang, nak Nabi sayang.
Lepas tu kita, ustaz, ni Nabi tak ada dah, kita nak buat apa? Ni Nabi tak ada, kami nak Nabi sayang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, sekiranya mereka sayang Allah, ikut Nabi, yuhibbukumullah, Allah sayang kamu. Siapa yang Allah sayang, Nabi sayang. Macam mana nak, maksudnya kunci dia Allah bagi tahu dalam Quran, kunci untuk Allah sayang, ikut Nabi, ikut cara Nabi, ikut cara Nabi makan, ikut cara Nabi solat, ikut cara Nabi minum, ikut cara Nabi berakhlak, ikut cara Nabi tolong orang, ikut cara Nabi beribadah. Nabi tak ada di depan kita, siapa nak tolong hurai? Hadis memang ada, tapi hadis hadis kena hurai. Siapa yang nak tolong hurai? Para ulama hurai. Untuk Allah sayang kita, kena ikut Nabi. Untuk Nabi sayang kita, kena ikut Nabi. Nah, untuk Nabi sayang kita, kena ikut Nabi. Macam mana nak ikut Nabi? Kena tengok macam mana yang para ulama ajar kita. Sebab tu kena kembali kepada ulama yang benar. Nah, ulama yang benar, yang hurai hadis, yang ikut manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bukan yang ke kanan ke kiri ni. Jadi sahabat ni dia tanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik, siapakah manusia yang paling kamu sayang? Dia tengok cara sahabat berfikir. Dia nak, mereka nak Nabi sayang. Nabi sebut, tengok, kemudian Nabi sebut Aisyah. Yang paling Nabi sayang adalah isteri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah bukan calang-calang orang yang banyak beribadah, orang yang banyak sedekah, orang yang Sayyidatuna Aisyah. Umat Nabi Muhammad yang paling alim di kalangan wanita, Sayyidatuna Aisyah, nombor 1, paling alim. Bukan biasa-biasa lah. Itu berbeza dengan Syiah tau. Berbeza dengan ajaran Syiah. Hati-hati umat Islam sekalian. Ini beza yang besar di antara kita dengan Syiah. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah as-salamah. Syiah sebahagiannya mengkafirkan Aisyah, dan majoritinya menfasidkan Sayyidatuna Aisyah. Fasid. Majoriti Syiah menfasidkan Sayyidatuna Aisyah. Ini beza yang sangat besar di antara ajaran manhaj yang kita pegang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Jangan sesekali nak cuba nak try tengok ajaran Syiah, jangan sekali-kali. Ia jelas adalah ajaran yang sesat dan menyimpang. Jadi bersama dengan ulama, yang tu yang iklan sikit. Kemudian bila Sayyiduna Amr ibn al-As radhiyallahu anhu tanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik, siapa manusia yang paling kamu sayang di dunia ni tau, di dunia ni. Nabi sebut Aisyah. Kemudian Amr ibn al-As tanya, wa minar rijal, daripada lelaki ya Rasulullah, di kalangan lelaki yang paling kamu sayang? Rasulullah sebut Abu Bakrin, abuha Abu Bakrin, ayah beliau Abu Bakar. Adakah sebab yang tu bapa mertua Nabi? Tidak. Nabi sayang Abu Bakar kerana dia Abu Bakar seorang yang hebat iman dia, banyak pengorbanan dia, indah akhlak dia. Abu Bakrin radhiyallahu anha. Ini maka Nabi pun sebut lagi, bukan Nabi, Amr bin al-As tanya lagi, thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi sebut Umar bin al-Khattab, Sayyidatuna Aisyah, Abu Bakar, Umar bin al-Khattab radhiyallahu an,
Kemudian Amr bin al-As tanya lagi, thumma man, kemudian siapa? Nabi sebut lagi. Kemudian kata Amr bin al-As, aku pun tak tanya dah. Aku pun tak tanya dah. Kenapa Amr bin al-As tanya siapakah manusia yang paling Nabi sayang? Jawapannya dua. Dengar, dua. Yang pertama, betapa para sahabat radhiyallahu anhum dalam hidup mereka, yang paling besar dalam hidup mereka dua saja. Yang pertama mendapat redha Allah, nombor dua mendapat redha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bacalah riwayat hidup para sahabat, tuan-tuan akan nampak apa yang saya sebut. Para sahabat kejar dua ni je. Yang pertama redha Allah, yang kedua redha Nabi, sayang Nabi. Redha dan sayang Allah, kemudian redha dan sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya kata dua sebab kenapa Amr bin al-As tanya Nabi siapa yang paling Nabi sayang. Dua sebab. Yang pertama sebab mereka nak kejar cinta dan mengejar tempat di hati Nabi. Nombor dua, kerana semua sahabat ingat mereka adalah yang paling Nabi sayang. Semua sahabat menyangka diri mereka adalah orang yang paling Nabi sayang. Kenapa? Sebab cara Nabi melayani setiap sahabat. Cara Rasulullah layan semua orang, walaupun orang itu adalah satu orang perempuan tua yang tak ada pangkat, yang tak ada harta, yang tak ada nama pun. Kata para sahabat, kami melihat Rasulullah menjawab soalan seorang wanita tua, sampailah wanita itu puas dan dia pun pergi meninggalkan Rasulullah. Setelah lama tanya Nabi. Nabi tunggu, tanya, dengar, subhanallah. Satu orang makcik tak tahu apa, makcik tak ada apa pun. Harta tak ada, makcik itu tak ada nama, makcik itu tak ada pangkat, makcik itu tak ada kemasyhuran. Nabi layan. Nabi layan semua orang sehingga Allah tegur umat Islam pada ketika itu, wahai orang-orang yang beriman, bila kamu nak masuk rumah Nabi minta izin dan janganlah kamu duduk terlalu lama. Lebih kurang macam itulah, bukan terjemahan tepat. Bila duduk rumah Nabi dan sebagainya jangan terlalu lama. Ni Allah tegur dalam Quran. Sebab apa? Sebab Nabi orang main rumah dia, Nabi layan seorang-seorang sampai Nabi ada urusan. Nabi pun ayah, Nabi pun suami, Nabi ada urusan tapi Nabi layan. Nabi layan semua orang. Bila Nabi layan dengan baik semua orang, semua sahabat menganggap diri mereka adalah orang yang paling Nabi sayang. Semua sahabat. Sebab tu dia bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kamu sayang? Dengan harapan sahabat tu harap Nabi sebut nama dia. Yang ni tuan-tuan boleh jumpa dalam Hayatus Sahabah, dalam kisah para sahabat, dalam Usdul Ghabah, dalam Suwarun min Hayatus Sahabah. Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Bashah. Ni buku-buku lah yang saya sebut ni kan, buku-buku tuan-tuan boleh baca, boleh tengok kehidupan sahabat, baiknya layanan Nabi sehingga mereka ingat mereka adalah orang yang paling Nabi sayang. Kemudian daripada hadis ni kita faham antara manusia yang paling Nabi sayang, nombor 3 dalam dunia ni, Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Okey, habis. Mari kita lihat apa rahsia Sayyidina Umar sehingga Nabi begitu menyayanginya. Nombor 1, Umar ikut semua perbuatan dan tindakan Nabi. Tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar ni pada zaman pemerintahan dia, Rom dan Parsi dikalahkan. Tuan-tuan nak faham hari ni, kalau zaman hari ni beliau mengalahkan Amerika Syarikat dan Rusia, dua kerajaan yang mempunyai kekuatan ekonomi dan ketenteraan yang paling kuat. Kita akan kata apa? Tu kau ustaz, lebih-lebih nampak.
Inilah kisah Islam yang telah pun menjadi seperti dongeng dalam minda orang Islam sendiri. Bila sebut, dia jadi macam kisah dongeng. Bila kita sebut pada zaman emas Khulafa Ar-Rashidin, Umar bin Al-Khattab, pemerintahan Sayyidina Umar mengalahkan Rom dan Parsi, sehingga kerajaan Rom pernah menghantar utusannya kepada Sayyidina Umar. Utusan Rom pergi cari di rumah Sayyidina Umar, tak ada. Akhirnya orang pun tunjuk, sahabat tunjuk, di mana pemimpin kalian? Mereka pun bawa Sayyidina Umar tidur di bawah sepohon pokok. Seorang pengawal pun tak ada. Bila wakil kerajaan Rom ketika itu tengok seorang pemimpin dunia besar Islam tidur hanya di bawah sebatang pokok, bukan dia tak ada rumah, dia ada rumah, dia berehat di situ. Dia berehat di situ sekejap tanpa ada seorang pengawal pun, maka berita tu dibawa balik kepada Rom, kepada pemimpin tertinggi Rom. Pemimpin tertinggi Rom kata, beginilah seorang yang layak untuk memimpin sebuah kerajaan besar dunia. Sebab dia tak kejar kemewahan harta, dia tak sibuk dengan gundik perempuan, dia tak sibuk dengan kemewahan dunia dan pangkat. Hidup pemimpin Islam yang betul, keseluruhan hidupnya daripada bangun sampai ke tidur memikirkan kemaslahatan ummah, mendahulukan ummah, baru berjaya. Daripada mana Sayyidina Umar tengok kesederhanaan hidup begitu, mendahulukan umat begitu? Sayyidina Umar pada satu hari waktu Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan boleh tengok muka surat 24 dalam buku ni, Andai Umat Ini Hidup Seperti Umar, hadis riwayat Imam Muslim. Sayyidina Umar kata, aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sedang berbaring di atas sehelai tikar. Ni rumah Nabi lah. Bukan tilam 8,000, bayar sebulan 600 ni. Hari ni tilam 8,000. Nabi waktu Nabi tidur sehelai tikar. Sayyidina Umar kata, aku duduk dan mendekatkan Nabi duduk dan membetulkan kain pelikatnya. Izar ni seperti kain pelikat lah. Izar seperti kain pelikat. Satu kain, tak payah cerita lah kain pelikat lah. Tak payah cerita pula macam mana. Izar ni macam kain pelikat, sama, dia punya bentuk sama, ada dua lubang, atas, bawah. Bukan pakai kot tepi macam tu, pakai macam kita pakai lah. Pakai macam kita pakai. Tu izar. Sayyidina Umar pergi rumah Nabi, minta izin ke Nabi, wahai Rasulullah nak masuk. Nabi izinkan, baru Sayyidina Umar masuk. Sayyidina Umar tengok Nabi, dia perhati Nabi. Nabi tidur atas sehelai tikar. Kalau zaman kita, zaman dulu kita sebut, orang Kedah kata tikar mengkuang tu lah. Tikar tu lapis, tidur selesa dah tuan. Kalau letak dua lapis kan, tikar tu nipis je, tapi dia sedap. Orang hari ni tak pernah jumpa dah tikar tu. Ni zaman kami kecil-kecil dulu. Macamlah tua sangat, tapi bukanlah tua sangat, tapi biasalah, sempat. Tikar tu saya dan lah kan, tidur atas tikar macam tu. Kalau letak dua lapis kan, lagi best tikar tu. Selapis pun dah okey dah. Tikar tu bila kita tidur, bangun lekat apa? Lekat corak, penuh di badan. Bila Sayyidina Umar masuk, dia perhati Nabi, dia tengok rumah Nabi. Bila Sayyidina Umar masuk, Nabi pun bangun. Sayyidina Umar kata, aku tengok ada gandum. Dalam rumah Nabi tu ada gandum sikit, ada air sangkut dalam rumah Nabi, ada air sangkut dalam bekas yang dibuat daripada tulang, daripada kulit.
Tengok ada gandum sikit, Nabi tidur atas keping tikar saja, bukan tebal ni tau, tikar ni sinci lah. Bila Nabi bangun duduk, Sayyidina Umar tengok penuh di belakang Nabi seorang ketua negara. Sayyidina Umar pun berlinangan air mata, laju air mata Sayyidina Umar turun. Maka Nabi pun tanya, ma yubkika ya ibn al-Khattab, apa yang membuatkan kamu menangis wahai anak al-Khattab? Sayyidina Umar pun jawab, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, tikar yang kamu tidur ni sampai berbekas di belakang kamu, dan bilik kamu seperti ini keadaannya, sedangkan Maharaja Parsi dan Kaisar bermewah-mewah dalam istana yang besar, kekayaan buah-buahan, pakaian yang mewah dan sebagainya, kata Sayyidina Umar, sedangkan kamu pesuruh Allah macam ni saja keadaan dan bilik dan harta kamu. Nabi pun jawab, ya ibn al-Khattab, ala tarda an takuna lana al-akhirah wa lahumud dunya? Tak maukah kamu, tidakkah kamu reda dunia ni milik mereka yang sekejap ni, dan kemewahan akhirat itu milik kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kata, ya wahai Rasulullah, aku lebih reda untuk akhirat itu yang kekal selama-lamanya jadi milik kita, dan dunia ini milik mereka. Jadi itulah yang Sayyidina Umar tengok cara Nabi hidup. Nabi mendahulukan ummah, harta Nabi untuk ummah, kedudukan Nabi untuk umat. Maka Sayyidina Umar juga ketika dia menjadi khalifah Amirul Mukminin, Sayyidina Umar melebihkan umat Islam, melebihkan umat Islam. Jadi dua tu saja untuk pagi ini. Semoga satu rahsia yang pertama kita akan tengok dua rahsia tu. Kita akan sambung insya-Allah rahsia yang ketiga, kenapa Umar bin Al-Khattab disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan saya. Alhamdulillah, saya masuk hospital pun sekejap saja, orang pun tak ramai, hospital swasta orang tak ramai lah, orang tak ramai, masuk terus urine test, ambil darah, terus CT scan kan, kemudian masuk bilik SAT, ward SAT, pukul 8 malam, dah selesai dah, masuk teropong dan sebagainya, kemudian selesai, alhamdulillah, tak ada apa-apa, sihat alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua umat Islam yang mendoakan saya. Semoga Allah Ta'ala mengangkat musibah dan menyembuhkan semua yang sakit di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.